Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaupun sekalian. Macam inilah sepatutnya Speaker Dewan bertugas. Inilah sepatutnya cara Speaker Dewan mengawal keadaan. Bukan macam lagi dua orang tu masalahnya. Betul tak? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang parlimen kita ini kadang-kadang tak ubah seperti zoo negara. Tak ubah seperti tempat banyaknya berkumpul binatang-binatang yang cukup suka menjerit, cukup suka melaung, melolong dan sebagainya. Duk bersaut-sautan. Memang sampai kita ni nak dengar perbahasan kedekat dewan yang berkualiti. Jadi tak dengar tau. Sebab apa? Duk sibuk melayan mereka ni, duk menjerit sana, menjerit sini. Peraturan dewan lah, mencelah lah, itu ini sebagainya. Dan macam-macam lagi. Tetapi biasanya kan tuan-tuan sekalian, sepatutnya dalam keadaan dewan seperti itu, Speaker Dewan kenalah bertugas untuk memastikan keadaan terkawal dan juga teratur mengikut peraturan mesyuarat, betul tak? Tetapi sekadar recap lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu dalam beberapa hari ini, saya telah buat banyak video menegur sikap sesetengah ahli parlimen kerajaan terutamanya seperti Jelutong dan juga Kampar yang cukup suka masuk campur dan juga mengganggu perbahasan serta hujah yang telah dibuat oleh ahli-ahli parlimen pembangkang dengan pelbagai cara seperti duk nak cerita pertama mesyuarat lah, mencelah dengan benda yang tak ada kena-mengena dan macam-macam lagi sampai mengganggu rikmah dan juga orang kata apa perbahasan yang sedang disampaikan oleh ahli-ahli parlimen pembangkang. Sampai ahli parlimen Jerantut iaitu Insinyur Khairuddin Zakhiruddin siap kata Jelutong ni kurang ajar. Dan Araf pun sama juga. Dia kata ini kurang ajar. Sebab apa? Cukup suka menyampuk kata-kata orang lain dengan macam-macam perkara. Macam peraturan mesyuarat, kejap-kejap peraturan mesyuarat 366, 367, 368. Tak habis-habis masalahnya kan. Kadang-kadang peraturan mesyuarat timbukan itu tak ada kena-mengena pun masalahnya. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita faham dah. Ahli-ahli parlimen ini kadang-kadang memang ditugaskan buat benda macam tu. Dan ianya terpulang kepada Speaker Dewan untuk memastikan perjalanan parlimen itu lancar dan perbahasan yang dibuat oleh mana-mana pihak tidak diganggu-gugat dengan benda-benda yang bodoh seperti itu. Tetapi more often than not, kita dapat lihat Speaker Dewan Rakyat ni memang kadang-kadang tak boleh pakai sebenarnya. Sekadar untuk pengetahuan kita bersama, Speaker Dewan Rakyat ada 3 orang tau. Yang pertama Speaker yang utamalah iaitu Tan Sri Johari Abdul, mantan ahli Parlimen Sungai Petani. Yang keduanya kita ada Datuk Ramli Mat Nor dan yang ketiga kita ada Puan Alice Lau. Di mana ketiga-tiga mereka inilah bertukar-tukar untuk mengawal sidang dewan ikut giliran mereka masing-masing. Tetapi kalau kita perhatikan, Johari Abdul ini, dia ni agak emosional orangnya. Kejap-kejap nak marah, kejap-kejap dah bertempik dan sebagainya. Tapi anda kata kalau yang buat akhir itu ialah ahli parlimen kerajaan, tak habis-habis, amaran pertama lah kau sebagus sudah kan. Dan Alice Lau pula memang tak kontrol langsung. Parlimen jadi kacau bilau dia buat Alice Lau. Kita tengok banyak kali. Banyak kali berlaku bila perbahasan berlaku dan berlaku satu rakus, tiba-tiba pula ahli parlimen duk bangkit peraturan mesyuarat sebagainya. Alice Lau ni dia tak boleh kontrol. Dia sangat-sangat boleh kontrol masalahnya. Seolah macam dia membiarkan saja keadaan dan bila masa habis, okey tak apalah. Masa dah habis, no problem. Tetapi kalau Datuk Ramli Mat Nor memang sangat-sangat puas hati. Cara beliau handle parlimen memang sangat-sangat profesional dan nampakkan ketegasan beliau sebagai seorang peguam dan juga bekas pendakwa raya. Dan benda ini berlaku pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di mana ketika membahaskan Belanjawan 2025, ahli parlimen pendang iaitu Datuk Awang Hashim telah membangkitkan tentang satu kes rasuah ataupun penyelewengan ataupun kes yang sebenarnya ada duit berjumlah 90 juta lebih yang didapati dalam rumah salah seorang menteri kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional tahun lepas. Dan Awang Hashim membangkitkan perkara itu sekadar untuk bertanyakan tentang apakah perkembangan kes tersebut. Sebab kes itu macam diam je sebagainya kan. Tetapi benda itu telah disanggah oleh ahli parlimen Jelutong macam biasa, iaitu Raya yang telah meminta peraturan Dewan 3612, 36 dan sebagainya. Ini video penuh dan saya nak minta anda tengok macam mana Datuk Ramli handle situasi sampai tak ada siapa pun yang buat perangai macam kelakar-kelakar ketika kejadian ini berlangsung. Jom tonton. Peraturan mesyuarat. Jadi ini adalah tata kelola yang perlu diperhalusi oleh kerajaan kerana Peraturan mesyuarat. Tuan Speaker, Peraturan Mesyuarat 36 di mana-mana ahli tidak boleh mengeluarkan apa-apa sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Tadi kita dengar Yang Berhormat Pendang telah mengeluarkan kenyataan bahawa
terjumpanya wang 9.5 juta di rumah ahli DAP. Betul tu, 94 juta saya sebut, kan saya pun betul balik. Ya, 94 juta. Jadi saya nak mohon penjelasan siapa ahli berkenaan. Kalau betul, berani, kalau boleh buktikan, saya minta nyatakan di sini dan mengulangi kenyataan itu di luar Dewan. Kalau tidak ada, Timbalan Speaker, ini sudah keterlaluan. Kita dengar sebelum ini Pasir Mas membuat... Jadilah. To the point. Ya, saya minta supaya kenyataan itu ditarik balik kerana ia merupakan satu tuduhan yang liar, yang tidak berasas, tak ada kena-mengena dengan perbahasan belanjawan Yang Berhormat Pendang. Kita dengar. Langsung tak ada kena-mengena. Jadi saya mohon supaya satu petua dibuat Timbalan Speaker dan kenyataan itu ditarik balik. Yang Berhormat Jelutong, perkara 36.6 ya. Bagi saya, apa yang saya pertimbangkan, ya, saya nak kena dengar penjelasan Yang Berhormat Pendang dululah ya, sebentar ya. Duduk. Speaker, kalau boleh saya tambah, mengelirukan Dewan juga. 36.12. Terima kasih. Yang Berhormat, data-data Yang Berhormat dapat ni daripada mana? Jelaskan. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sebab tu Tuan Jelutong ni dia kena faham sebut angka pun tak betul. Jawab. Lepas dia kan bila sebut pemimpin DAP saya dia terus meletup. Dia ingat DAP ni malaikat kot, suci. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Cukuplah Pendang. Pendang tadi Pendang cakap jumpa. Yang Berhormat, don't get me wake up on the wrong side of the debate. I do not want mess in izin ya. I will stick to 37.2 with strictness. If I got to send you anybody out, I will do it. Saya nak peraturan dilaksanakan sebaik mungkin. Biar teratur. Saya tak mau messy dalam Dewan ini sebab saya duduk mempengusikan. Datuk Yang Dipertua, saya ingin menjelaskan. Penjelasan dulu sebelum saya ingin menjelaskan. Kenyataan ini telah dibuat oleh Ketua Pengarah SPRM bahawa mereka telah menjumpai 94 juta di dalam rumah Menteri KSM pada ketika itu. Jadi saya nak tahulah itu, saya kata. Saya nak tahu setakat mana siasatan itu. Dah lama setahun lebih ni. Dan Menteri pun dah ditukarkan. Boleh tunjukkan itu saja. Itu saya nak tahu. Laporan tersebut. Maknanya bukan saya tuduh tuduhan yang liar. Yang Berhormat, jangan interrupt. Please, kalau you nak bangkitkan peraturan, I will allow. Kalau saya biarkan macam ni, menterabu. Yang Berhormat, tengok di belakang sana tu. Adakah ini cara kita nak berbahas di dalam Dewan ni? Selesaikan. Inilah maklumat official announced by the Ketua Pengarah SPRM Datuk Yang Dipertua. 94 juta dijumpai dalam rumah cash. Dalam rumah menteri pada ketika itu baru 4 bulan kalau tak silap jadi menteri daripada DAP. Baik. Jadi saya nak tahulah siasatan ni sampai setakat mana. Ini tata kelola. Dia kaitkan dengan tata kelola yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Tambun di hari pembentangan bajet. Baik, Yang Berhormat. Saya jelas apa yang telah didengarkan. Okey, baik. Yang Berhormat Jelutong, saya nak dengar daripada Yang Berhormat Jelutong atas apa penjelasan. Timbalan Speaker, kita mendengar tadi bab pertama. Saya belum pergi ke bab kedua. Bab pertama di mana beliau telah membuat tuduhan mengatakan bahawa terjumpanya wang 94 juta di rumah menteri. Saya minta beliau namakan menteri itu. Siapakah menteri tersebut? Ataupun ahli parlimen kawasan mana? Jangan pakai hentam saja. Nombor satu. Nombor dua, kalau betul perkara itu, saya minta kalau dalam pengetahuan Yang Berhormat Pendang, sepatutnya Timbalan Speaker juga merupakan seorang pendakwa raya yang hebat dulu. Sepatutnya perkara ini dilaporkan kepada SPRM. Kita lihat ini adalah kali kedua tuduhan liar dibuat dalam Dewan ini. Timbalan Speaker. Dan kedua, saya minta juga beliau tarik balik kenyataan DAP bukan malaikat. Kalau kenyataan ini dikeluarkan, bolehkah saya tanya, PAS ini adakah parti ajaran sesat? Saya tanya soalan. Kalau kita mengeluarkan kenyataan-kenyataan itu, Timbalan Speaker, saya terima petua. Ia akan menjadi everybody makes allegations, Timbalan Speaker. So saya minta Yang Berhormat Pendang supaya kita dengar perbahasan beliau. Ada perkara-perkara yang boleh kita terima, kritikan yang boleh kita terima, konstruktif. Tapi pakai hentam DAP bukan malaikat, menteri DAP ditangkap dengan duit dalam di rumah.
Kalau macam tu saya boleh kata pihak PAS adalah parti ajaran sesat. Sanggupkah beliau terima? Okay, baik. Okey, 212 saya dah dengar. Ya. Ia melibatkan lebih daripada satu aspek, 36.6 dan 36.12. Untuk melancarkan persidangan pada hari ini, tanpa gangguan dan sebagainya, saya menjemput dan mempersilakan yang berhormat, yang tidak puas hati atas perkara ini, membuat usul untuk membawa yang berhormat pendang ke jawatankuasa. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya terima petua itu. Pasal isu banyak yang dibangkitkan ni. Supaya kita jadi fair dengan yang berhormat pendang, dia boleh menjawab hitam putih, both side of the story. Right? Jadi fair. Biar keputusan yang adil dilaksanakan. Baik, yang berhormat pendang, saya rasa masa pun dah cukup. Silakan duduklah. Saya akhirkan. Masa dah cukup. Terima kasih Datuk Betul. Saya ucap terima kasih dengan bajet yang telah dibentang oleh Yang Amat Tambun ini, dan kita harap ada penambahbaikan lagi. Terima kasih. Wallahualam. Okey, faham ya? Senang aja. Yang berhormat Julutong telah membangkitkan peraturan, dua peraturan 36.6 dan 36.12. Isu-isu yang dibangkitkan lebih pada satu, supaya berlaku adil. Apa yang di dalam Dewan telah dijelaskan, apa yang dalam Dewan telah dipanjangkan. Jadi keputusan adalah tak sesuai membuat keputusan sekarang juga. It wouldn't be fair to either side, dengan izin. Ya. Baik, berikutnya, ingat kalau perlu panjangkan buat usul. Dan yang lain tu, tolonglah. Masa saya bercakap hari itu, saya dah jelaskan banyak peraturan tu. Saya nak mesyuarat ini dijalankan dengan baik semasa saya mempromosikan. I don't tolerate nonsense. Right? Di sini saya bukan sekadar bagi satu kredit, tetapi saya nak bagi dua kredit sebenarnya. Kredit pertama of course lah kepada Datuk Ramli, yang memang kita nampak ketegasan beliau. Beliau kontrol cantik. Dah, kau dah bagi tahu kau apa yang kau nak? Sila. Cukup. Diam. Aku nak bagi Chan. Dia cakap apa pula? Okey, kau dah bagi Chan. Dah cakap. Fine. Engkau pula. Aku serahkan. Nampak tak? Cantik kontrol dia. Barulah betul Parlimen itu dapat berjalan dengan suasana yang harmoni, dapat berjalan dengan suasana yang teratur, yang profesional sebagainya. Barulah kita yang mendengar persidangan Parlimen ini, kita dapat itipati apakah yang telah dibualkan sebenarnya. Kredit yang kedua, saya harus berikan kepada pihak pembangkang, terutamanya Datuk Awang Hashim, kerana walaupun raya dok panjang lebar berpusing-pusing dan tak tahu sebenarnya apa yang dia nak sebutkan dalam peraturan mesyuarat tu, tetapi mereka, pembangkang, Awang Hashim dan sebagainya, tidak mencelah dan juga memilih raya dan macam-macam lagi. Dia sabar je, biar je raya habiskan percakapan dia, biarkan raya cakap dan dia tunggu apakah ruling daripada Speaker Dewan. Ini betul-betul profesional, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini parlimen tau. Bukan tadika, bukan zoo, bukannya pasar malam yang semua orang nak betul-betul pik sebagainya. Ini parlimen, tempat yang mulia, tempat untuk kita buat undang-undang. Maka kudus harus diberikan kepada Datuk Ramli dan juga kepada MP-MP pembangkang dalam hal ini. Menyebut tentang MP kerajaan, ini kelakarlah tuan-tuan dan sekalian. Sekadar untuk ulas apa yang berlaku. Sekarang ini, mereka telah tuduh Awang Hashim membuat satu sangkaan jahat. Dan bila Awang Hashim memberitahu bahawa ini merupakan kenyataan rasmi Ketua Pengarah SPRM, mereka tak nak percaya dan mereka minta bukti sebagainya. Tetapi akhirnya Datuk Ramli kata, fine, kita akan baruling. Kalau kau nak hadapkan si Awang Hashim ni pergi ke Jawatankuasa Parlimen, sila hadap. Kat situ kita akan serongkar semua sekali. So, tak ada masalah. Awang Hashim kata, no problem, silakan. Kalau nak hadap saya, hadap. Tak ada masalah. Ini baru cantik. Tetapi itulah, mereka ini yang duk tuduh pembangkang buat sangkaan jahat dan sebagainya, mereka lupa ke yang kerajaan ini memang cukup pakar buat sangkaan jahat. Tak payah jauh tuan-tuan sekalian. Perdana Menteri Seri Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menuduh Putrajaya depan-depan. Oh, zaman dulu you buat benda yang sama. Nampak tak? Merujuk kepada penyelewengan dan juga orang kata apa, salah guna kuasa sebagainya. Dia kata Putrajaya juga buat benda yang sama. Pembangkang dulu masih kerajaan buat benda yang sama. Sangkaan jahat sebenarnya tu, tahu tak? Tetapi diakui jugalah yang Norwegian pada ketika itu, dia orang kata apa, bereaksi agak tidak matang bila dia terjegit minta tarik balik dan sebagainya. Sepatutnya dia guna je Peraturan Dewan 3612 dan sebagainya, 366 menjemurkan sangkaan jahat. Gunakan strategi mereka, iaitu strategi kerajaan itu ke atas mereka balik. Tak payah terjegit dan sebagainya. Sepatutnya itu ialah cara untuk mengenakan Perdana Menteri, kerana Perdana Menteri telah mengeluarkan satu sangkaan jahat yang berlawanan dengan Peraturan Dewan. Tapi tak apalah, benda dah lepas, kena ambil pengajaran. Cumanya berdasarkan daripada video ini, apa yang ingin saya katakan jelah, kalaulah Johari Abdul dan juga Alice Lau nak belajar macam mana hendak handle parlimen dengan baik, tengoklah saja bagaimana Datuk Ramli handle parlimen dengan baik. Dan saya harapkan sekiranya lah kalau kerajaan bertukar tangan pada PRU 16 nanti,
Saya harap kekalkanlah Datuk Ramli sebagai Speaker Dewan atau naikkan pangkat dia sebagai Speaker utama. Bukan Timbalan Speaker lagi dah. Sebab terbukti beliau memang pandai kontrol keadaan dan beliau memang sangat-sangat adil. Tak kiralah belah kerajaan atau belah pembangkang, beliau adil seadil-adilnya. Alhamdulillah. Ini yang kita nak tengok daripada speaker kita sebenarnya. Tetapi at the end of the day, kita fahamlah kadang-kadang yang Speaker Dewan ini juga dilantik oleh kerajaan. Dan oleh kerana itu, yalah, dan nama kerajaan mereka kan. Mereka boleh buat apa saja mereka suka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Walaupun dalam keadaan yang kelang kabut, walaupun speaker macam karut, kita nak kata apa? Betul tak? Kalau tidak, tak adalah Sani Hamzan cakap macam ni. Sani Hamzan tu langat tau. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.